Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 26429 Muhammad Ansyah bin Salim lebih. Baik, untuk latihan pembangunan dan profesion guru. Baik, latihan pembangunan dan profesion guru ni dia merupakan aspek penting dalam mengukur kemampuan sebuah organisasi atau negara. Jadi pekerja peringkat bawah kita latih, manakala pekerja peringkat atas kita bangunkan. Untuk latihan ni dia merujuk sebagai pelajaran atau didikan untuk memikirkan ajaran yang diterima lah. Dalam skop pekerjaan, latihan ni diberikan amat penting untuk meningkatkan keupayaan tenaga kerja berkenaan pengetahuan, kemahiran dan prestasi kerja. Jadi KSQ 1989 dia ada mengatakan latihan adalah program terancang yang direka untuk meningkatkan prestasi individu, kumpulan dan syarikat. Okey, pembangunan. Pembangunan membawa maksud proses pembelajaran yang menekankan pekerjaan yang dilakukan pada masa akan datang, yang dia selalunya jangka masa panjang lah. Program macam seminar, bengkel dan lain-lain. Dia ni dia lakukan secara terperinci lah, selalunya untuk kenaikan pangkat. Okey, teori-teori berkaitan. Okey, teori konsep kerjaya ni, konsep pembangunan kerjaya. Dia kena memahami erti kerjaya. Jadi Webster pun dia mendefinisikan kerjaya ni sebagai haluan kerja dalam hidup, untuk yang mana seseorang melatih dirinya secara profesional lah. Proses ni dia proses yang berterusan untuk individu terhadap perkembangan mereka. Saya Muhammad Nabil bin Muhammad, nombor matrik 276561. Teori pembangunan kerjaya. Teori pemilihan kerjaya Holland memberi fokus kepada trait personaliti seseorang. Teori ini menekankan aspek keselarasan di antara personaliti dengan persekitaran, yang menekankan bagaimana personaliti seseorang itu dapat terbentuk dan terus berkembang. Sebagai contoh, jika seorang itu minat akan dunia muzik daripada kecil, sudah lahir akan minat itu, tahap pemikiran mereka ini akan sentiasa berkembang, dan apabila menceburi bidang kerjaya dalam aspek muzika, contohnya mencipta lagu, mencipta lirik, hasilan daripada minat dia itu dapat berkembang dengan lebih baik, dan mutu penghasilan kerjaya itu dapat dilihat akan lebih baik. Empat andaian teori yang meliputi 6 jenis personality itu: realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, conventional. Menurut Holland, setiap personality terbentuk daripada interaksi antara desakan kebudayaan dan personality itu sendiri, termasuklah rakan kerjaya dan sahabat anda. Prinsip asas teori. Prinsip asas teori Holland 1985 telah menyenaraikan sebanyak 6 prinsip asas yang merupakan intipati kepada teori keselarasan individu persekitaran Holland. Antaranya ialah yang pertama, pemilihan kerjaya seorang individu ialah ekspresi personalitinya, dan salah satu ekspresi personaliti minat kerjaya. Inventori minat ialah inventori personaliti. Jika minat kerjaya merupakan ekspresi personaliti, oleh itu inventori minat ialah inventori personaliti. Yang ketiga, setiap individu mempunyai stereotip tersendiri berhubung dengan dunia kerjaan. Stereotip tentang sesuatu kerjaya mempunyai makna psikologika dan sosiologika yang penting dan boleh dipercayai. Sebagai contoh, jika seseorang itu mementingkan aspek kewangan, sudah tentu individu tersebut akan menceburi bidang yang menawarkan gaji yang tinggi. Yang keempat,
Ahli-ahli dalam suatu bidang pekerjaan mempunyai personaliti serta sejarah perkembangan peribadi yang serupa. Jika seseorang itu memasuki bidang pekerjaan kerana latar belakang sejarah hidup dan personaliti tertentu, maka bidang kerjaya yang sama akan menarik minat individu yang lain. Yang kelima, memandangkan individu dalam kumpulan kerjaya yang sama mempunyai personaliti yang sama, maka mereka akan bertindak balas dengan cara yang sama apabila menghadapi situasi masalah yang sama, di samping membentuk persekitaran interpersonal yang terpikar. Dan yang terakhir, kepuasan kerja, kestabilan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. Persekitaran kerja pula merujuk kepada rakan-rakan kerja. Dapatan yang kita dapatlah guru dia merupakan ejen perubahan lah. Dia lah yang memupuk nilai-nilai murni. Jadi personality guru ni menunjukkan kepada pelajar sikap efektif dan aura seorang guru ni kuat. Dia menjadi contoh teladan pada pelajar. Jadi hasil ujian kita dapat lihat, kita ada graf kita. Jadi yang utamalah kita ambil yang 3 tertinggi. So yang pertama, skor sosial kita 20, tinggi. So dia ni guru yang extrovert ni dapat merangsangkan kepada pelajar. So kemudian dia juga boleh mampu dapat membantu menyelesaikan masalah. Dia membuatkan pelajar berasa selesa lah. Sebenarnya dapat menjadi efektif proses PDP tersebut. Kemudian artistik. Okey, artistik ni dapat 12 dipilih. Jadi kat artistik ni kita dapat melihat inovatif, bakat terpendam, kreativiti yang di pupuk dalam di pelajar. Seterusnya enterprising. Jadi enterprising ni dia kemahiran dalaman. Dia mahir dalam memanipulasikan pelajar, mempengaruhi pelajar. Jadi apa yang tak kena dekat pelajar tu dia dapat betulkan lah. Kat sini juga kita dapat lihat kepimpinan dan pengurusan yang cekap lah terhadap guru kita tu. Nama saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Adnan, nombor metrik 276532. Isu-isu ketika atau cabaran yang dapat dikenapasti kebanyakan pegawai awam seperti guru tidak mempunyai pengetahuan tentang personaliti masing-masing dalam perkembangan kerjaya mereka. Lebih-lebih lagi setelah keluar daripada kolej, sehingga menyebabkan berlakunya relapse akibat ketiadaan pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka. Ini dianggap serius kerana ketidakstabilan ekonomi dan hidup adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya relapse dalam kalangan guru di Sabah, yang menyatakan bahawa pemilihan pekerjaan atau kerjaya adalah satu permasalahan besar yang sering dikemukakan oleh seseorang individu dalam kehidupannya. Ini menunjukkan bahawa pemilihan kerjaya mestilah berhati-hati. Proses kerjaya juga merupakan satu proses yang berterusan di mana individu melibatkan diri dalam satu pekerjaan yang boleh membantu kepada perkembangan diri, terutama dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Menurut Holland berpendapat bahawa kepuasan kerja, kebolehan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. Pemilihan kerjaya mestilah selaras dengan minat kerjaya seseorang individu tersebut, kerana pilihan yang dibuat adalah merupakan pilihan kerjaya untuk masa depan mereka. Masalah akan timbul jika seseorang itu merasakan pekerjaan yang dibuat tidak bersesuaian dengan minat dan personaliti yang dimilikinya. Perasaan jemu dan kecewa akan timbul, dan ini akan mengganggu prestasi kerja individu tersebut. Perkara yang mendorong kajian ini ialah apabila timbulnya beberapa persoalan tentang personaliti introvert dan extrovert. Pengkaji berpendapat terdapat hubungan antara personaliti introvert dan extrovert dengan minat kerjaya. Holland berasaskan teori kedua pemilihan tersebut menyebabkan para pelajar lepas angkatan ini sering mengalami masalah dalam pemilihan pekerjaan yang bersesuaian. Ciri-ciri personaliti iaitu introvert dan extrovert.
seakan-akan mempunyai persamaan dengan ciri personaliti dalam minat kejayaan Holland, iaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting dan konvensional. Sebagai contoh, personaliti introvert disifatkan sebagai ciri-ciri seperti pasif, gemar berseorangan, pemalu, sensitif, cermat relatif atau sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum menjalankan sesuatu, boleh dipercayai, tenang, tingkah laku dan terkawal, dan kurang bersedia untuk menanggung risiko dikaitkan dengan minat kejayaan realistik, investigatif dan sebahagian daripada sifat konvensional dan artistik yang iaitu kategori introvert dalam teori Holland. Mengikut hexagonal Holland, makanan personaliti introvert pula digambarkan mempunyai ciri-ciri santai, gemar kepada keseronokan, suka bercampur gaul, aktif, inovatif atau gemar kepada perubahan, aktiviti luar, mudah bercakap, cepat bertindak balas, tidak mudah bimbang dan mempunyai elemen kepimpinan yang dikaitkan dengan bidang sosial, interpreting dan juga sebahagian daripada konvensional dan artistik dengan merujuk kepada kategori extrovert dalam model hexagonal Holland. Daripada rumusan ini, secara keseluruhannya, pemilihan kejayaan adalah merupakan satu proses yang kompleks dan melibatkan aplikasi pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta penggunaan kompetensi penentu yang saling berkait antara satu dengan yang lain untuk menguruskan dengan bijak. Inventori psikologi pemilihan kejayaan ini adalah amat penting bagi menilai persediaan individu sebelum menempuh alam pekerjaan dan untuk mengetahui bidang-bidang kejayaan yang menjadi tumpuan individu agar seorang itu dapat mencapai hasrat dan kecenderungannya. Pemilihan pekerjaan atau kejayaan merupakan salah satu daripada permasalahan besar yang sering dikemukakan oleh seseorang individu dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahawa pemilihan kejayaan mestilah dibuat secara berhati-hati. Proses kejayaan juga merupakan satu proses yang berterusan di mana individu melibatkan diri dalam satu siri pekerjaan, boleh membantu dalam pengembangan diri, terutama dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Kepuasan kerja, kebolehan dan pencapaian adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. Pemilihan kejayaan mestilah selaras dengan minat kejayaan seorang individu, kerana pilihan yang dibuat adalah merupakan pilihan yang kejayaan untuk masa depan mereka. Masalah ini akan timbul jika seorang itu merasakan pekerjaan yang dibuatnya tidak bersesuaian dengan minat dan personaliti yang dimilikinya. Perasaan jemu dan kecewa akan timbul dan ini akan mengganggu prestasi keperluan dalam suatu pekerjaan. Maka semakin besar kemungkinan seorang itu akan berjaya dan menjadi orang insan yang produktif. Sekian, terima kasih.